Hana, kita sekarang ini nak bercakap berkenaan topik ataupun segmen Hari Statistik Negara yang akan dilaksanakan esok. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita nak perkenalkan tetamu dan kita borak lebih lanjut lagi, kita saksikan terlebih dahulu VT yang kami sediakan ini. Doesn't matter far or near, strength in numbers, we don't live in fear. No. Birds of feather flock together, statistics are far more fodder. We'll always live it up, so let us live in solidarity. And in the world arena we'll succeed. It is statistics that will come to be the reason we will bloom in harmony. Everybody undivided, data's where our hearts reside, and there will always be a bind. Just like fire that ignites, that's how brightly lit our dreams are. We'll reach higher than the stars, sending love to one another, leaving no one in a slumber. We'll start with unity, mustering our courage while embracing our disparities. We'll achieve our victory. It is statistics that will come to be the reason we will bloom in harmony. Everybody undivided, it is where our hearts reside, and there will always be a bind. Just like fire that ignites, that's how brightly lit our dreams are. We'll reach higher than the stars, sending love to one another, leaving no one in a slumber. We'll start with unity, mustering our courage while embracing our disparities. We'll achieve our victory. Iaitu dia lagu yang didedikasikan khusus untuk Hari Statistik Negara daripada AG Koko. Okey, tak nak buang masa lagi, kita terus bersama dengan tamu kita pagi ini, Puan Nazaria Baharudin, Timbalan Ketua Perangkauan Program Sosial dan Pembangunan Teknikal, bersama-sama kita pagi ini untuk bercakap tentang Hari Statistik Negara. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih, Hana. Okey, Puan, boleh teruskan bilakah Hari Statistik ini akan berlangsung? Hari Statistik Negara kita akan sambut pada setiap 20 Oktober lah, dan untuk tahun ini kita akan sambut pada esok pada 20 Oktober 2020. Ya. Dan Hari Statistik ini diadakan samalah ya seperti kita menghormati profesion lain ya, seperti Hari Polis pada 3 Mac, dan juga kita ada Hari Guru, Hari Bomba, dan juga kita yang paling popular lah Hari Guru pada 16 Mei. Jadi tujuan dia kita mengadakan Hari Statistik ni ialah untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman ya pada orang ramai tentang kepentingan statistik ni. Bagaimana statistik ni boleh digunakan dalam kehidupan harian dan juga untuk perancangan negara. Sangat menarik. Esok merupakan sambutannya 20 Oktober 2020. Ya. Dan hari ini kita pastinya akan memuar-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya kepada rakyat Malaysia berkenaan Hari Statistik Negara ini, dan mungkin Puan juga boleh kongsikan mengapa Hari Statistik Negara ini disambut. Okey, Hari Statistik Negara ni mulanya disambut di peringkat dunia ya pada tahun 2010 sesuai dengan yang disarankan oleh United Nations General Assembly yang ke-64 yang menyarankan supaya Hari Statistik disambut di seluruh dunia. Pada waktu tersebut disarankan supaya diadakan setiap 5 tahun sekali ya. Dan tujuannya adalah untuk menghargai sumbangan para ahli statistik lah di seluruh dunia dan juga
ada satu agensi di United Nations, iaitu United Nations Statistical Commission, yang telah bermula daripada 1947 lagi menyumbang kepada bidang statistik dunia. Jadi bersama-sama kita ada 130 buah negara yang menyambut Hari Statistik, dan untuk bulan Oktober kita ada Pakistan dan juga Maldives yang juga menyambut pada bulan Oktober, dan untuk jiran kita Indonesia mereka menyambut pada bulan September ya. Dan dia punya tema daripada tahun ini adalah Connecting the World with Data that we can trust. So itu satu perkara yang utamalah. Betul. Kita melihat sebenarnya kita sebenarnya kurang ambil kira apa bidang statistik, tapi kita sebenarnya tahu statistik ini penting untuk membantu perkembangan negara itu sendiri. Jadi apakah objektif hari ini diadakan? Okey, antara objektif Hari Statistik diadakan adalah yang pertama sekali, macam tahun ini kita melaksanakan banjir penduduk dan perumahan. Jadi kita nak beri kesedaranlah tentang kepentingan untuk rakyat memberi maklum balas kepada banjir penduduk dan perumahan Malaysia. Dan seterusnya adalah untuk memberi pemahaman dan kesedaran tentang kepentingan statistik ya kepada orang awam. Dan yang ketiga adalah kita ada melaksanakan kerjasama strategik dengan agensi ya, dengan pelbagai agensi. Kalau biasanya kita mengumpul maklumat melalui survey, tetapi kita ada juga pakai data pentadbiran. Jadi kepentingan statistiklah daripada data pentadbiran. Dan yang paling penting sebenarnya bila kita mengumpul maklumat macam banjir penduduk tadi, kita dapatkan maklumat daripada rakyat. Tetapi hasilnya juga akan kita berikan kepada rakyat. Jadi tagline di sini adalah dari rakyat kepada rakyat. Jadi data tersebut akan digunakan di pihak stakeholders kita lah ya, yang macam agensi-agensi utama yang mengeluarkan dasar-dasar yang berkaitan lah untuk memakmurkan negara kita, dan juga untuk program-program yang akan beri manfaat kepada rakyat. Baik Puan, tadi kita dah menyaksikan klip video untuk Hari Statistik Negara, khususnya untuk seluruh komuniti statistik dunia, dan mungkin Puan boleh kongsikan klip video Statistik Bloom in Harmony itu tadi. Okey, Statistik Bloom in Harmony adalah satu-satunya lagu ya mengenai statistik yang buat pertama kalinya kita telah keluarkan lagu dan video ini pada conference ya, Statistical Conference 2019 yang kita adakan di Malaysia lah. Itu pun pertama kali diadakan di Malaysia. Jadi tujuannya adalah untuk dari segi lagu tu dia nak menunjukkan bahawa pentingnya statistik kepada kehidupan semualah, daripada orang yang peringkat bawah sehinggalah ke peringkat atas ya. Maksudnya daripada rakyat kepada yang menggubal dasar untuk kumpulan statistik ya. Dan dia juga menceritakan betapa susahnya nak dapatkan data inilah apabila kita terpaksa pergi rumah ke rumah, pergi ke pertubuhan dan sebagainya. Bukan senang perjalanannya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi bagaimana sambutan Hari Statistik ini? Okey, untuk esok ya kita memang telah mengadakan Persidangan Statistik Malaysia lah ataupun MyStat, tapi ini adalah kali yang ke-7. Sebelum ni kita laksanakan secara bersemuka ya. Tapi pada tahun ini kita mengambil kira ya perkembangan COVID, jadi kita adakan secara virtual, secara maya sahaja, dan kita ada beberapa program yang telah diatur ya, antaranya 18 kertas kita akan bentangkan dan ada 16 poster ya untuk dipaparkan, dan kita ada akan pilih ya the best young statistician, pembentang terbaik di antara perangkawan muda ya. Dan selain itu kita ada juga untuk orang awam kuis yang kita telah mulakan pada 16 Oktober yang lalu sehingga esok 20 hari bulan Oktober, dan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 10 tahun dan ke atas lah. Jadi nantikanlah pada mereka yang dapat menjawab dapat hadiah misteri ya. Dan kalau nak tahu boleh layari facebook.com lah @statmalaysia. Okey Puan, mungkin kita sekarang ini memberi pencerahan kepada rakyat Malaysia khususnya. Maklumat yang dikumpul daripada banci tersebut, bagaimana ianya mampu memberi manfaat kepada rakyat, seterusnya kepada pembangunan negara? Okey, untuk banci ni, data ni memang kita kutip 10 tahun sekali, dan dia memang sangat bermakna lah. Dia menjadi asas bagi 10 tahun akan datang, dan segi unjuran tu sehingga 40 tahun akan datang. Jadi memang sangat penting, macam yang saya maklumkan tadi,
kita gunakan ya di peringkat stakeholder utama kita untuk membuat dasar. Macam sekarang ni rancangan Malaysia tengah disediakan ya untuk rancangan Malaysia ke-12. Jadi banyak data-data yang digunakan tu berasaskan data penduduk ya. Sebab kalau kita nak merancang sekolah, nak merancang hospital, nak merancang kemudahan-kemudahan awam yang lain, kita memerlukan maklumat penduduk ya. Selain daripada itu, itulah akan terhasilnya dasar-dasar lah dari segi sumber manusia, dasar mengenai perumahan, kesihatan dan lain-lain. Dan selain itu kita ada juga pengguna lain ya, macam di peringkat penyelidik, mereka juga akan menjalankan penyelidikan-penyelidikan tertentu. Jadi akan mendapat data daripada banci penduduk dan begitu juga daripada kalangan yang nak menubuhkan perniagaan. Mereka memerlukan maklumat penduduk, baru dia tahu berapa bilangan pelanggan yang adalah potensi untuk pelanggan yang akan membeli produk mereka. Itu antara kepentingan-kepentingan yang kepada stakeholder. Mungkin boleh kongsikan juga kesusahan yang dialami oleh para staf untuk menjalankan banci ini. Bukan senang sebenarnya. Ada yang terpaksa meredah hutan, memasuki kawasan pedalaman seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya, kalau dari segi cabaran tu memang banyaklah. Satu macam yang telah disebutkan oleh Menawar tadi, dari segi kawasan ya, kawasan bandar dan luar bandar. Kalau luar bandar tu memang anggota kita terpaksalah melalui sungai. Kadang-kadang kalau kat Sabah Sarawak tu bila sungai cetek kena angkat bot, lepas tu keluar pada bot, angkat bot, lepas tu turun bot jalan balik. Dan mereka terpaksa bermalam di kawasan yang hutan, kena ada camping, kena masak sendiri dan sebagainya. Kalau di bandar ni pun cabaran ni pun sangat besar juga sebab kita ada banyak ya kondo-kondo dan kawasan gated and guarded. Jadi memang sangat sukar nak masuk, kena dibuat dulu perhubungan dengan jangkaukuasa manajemen bangunan, baru kita boleh masuk ya. Dan zaman sekarang ni pun privacy, orang nak privacy, jadi susah kita nak masuk nak dapatkan orang daripada rumah kan untuk keluar dan menjawab soalan-soalan kita. Memang cabarannya sangat besar lah. Okay. Dan terakhir sekali mungkin Puan boleh berikan sedikit harapan kepada rakyat Malaysia agar kita sama-sama membantu memberikan maklumat agar kita mendapat statistik yang sepenuhnya dalam negara kita. Okey, pengharapan tu memang tinggi sebab data yang berintegriti dan reliable tu sangat penting ya. Kalau data yang kita dapat tu tak betul, jadi tak betul lah perancangan. Jadi memang kita mengharapkanlah supaya rakyat memberikan maklumat yang tepat lah tentang diri mereka dan juga ahli keluarga mereka, dan kita ada juga survey mengenai tenaga buruh, mengenai pekerjaan mereka, dan juga kita ada survey mengenai pendapatan mereka. Jadi sangat penting memberikan data yang tepat lah supaya data yang kita hasilkan adalah berintegriti dan reliable dan boleh diguna pakai oleh semua pihak daripada peringkat dasar sampailah kepada penyelidik tadi dan juga usahawan tadi yang menggunakan data untuk tujuan masing-masing. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Nazaria Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Program Sosial dan Pembangunan Teknikal, atas perkongsian mengenai Hari Statistik Negara yang akan dilaksanakan pada esok hari. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, untuk anda mencari maklumat berkaitan Hari Statistik Negara 2020 ini, anda boleh layari di laman sesawang www.dosm.gov.my ataupun anda boleh layari Facebook MyStatsDay ataupun Twitter juga MyStatsDay dan juga Instagram dengan hashtag MyStatsDay, dan sama-sama kita meraihkan Hari Statistik Negara 2020. Okey, baik. Okey, sekarang